Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kami senang dan bersyukur sekali. Pada pagi hari ini kami dari KW Puri bisa melayani di Persekutuan Kaleb. Banyak hal yang sudah terjadi di dalam hidup kita akhir-akhir ini. Kalau hari ini kita masih bisa ada, kita masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Di saat kita berada di dalam lembah yang kelam, di laut yang gelap, penyertaan Tuhan selalu ada bagi hidup kita. Pemeliharaannya selalu cukup untuk kita. Kalau pada saat hari ini kita masih ada rasa khawatir, biarlah kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Jiwa kita akan merasa tenang di dalamnya. Mari Bapak Ibu, pagi ini kita akan memulai persekutuan kita. Kita akan menaikkan pujian. Bapa Sorgawi memeliharaku. Padang Bapa menjaga, dan burung pun Dia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap masuk di dalam doa. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau datang meninggalkan sorga yang mulia, datang ke dunia untuk mencari kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami masih hidup di dalam diri kami masih hidup untuk diri kami. Ampuni kami Tuhan, sebab kami masih hidup jauh daripada yang Tuhan harapkan. Biarlah Tuhan, dengan segala kelemahan kami ini, kami mau datang kepada Engkau. Kami mohon ya Tuhan, kiranya hari ini kami bisa belajar melalui firman-Mu, supaya kami bisa hidup lebih baik lagi, supaya hidup kami bisa diubahkan, seturut dengan yang Tuhan inginkan. Kami mau berdoa juga untuk persekutuan hari ini, untuk firman yang akan kami dengar. Biarlah hati kami dilembutkan, supaya kami bisa mengerti firman ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu, Pak Yonatan yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat kita menerima keselamatan dari Tuhan, dosa kita diampuni. Kita mendapatkan pengharapan di dalam hidup yang kekal. Ketika kita menjalani hari-hari kita, biarlah kita memeriksa diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan sudah mati untuk kita.
Apakah kita mau hidup untuk Tuhan? Banyak hal yang bisa kita lakukan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bisa memuliakan Tuhan. Satu kali di dalam ibadah umum, saya duduk di sebelah Ibu Kaleb. Mungkin saat ini Ibu Kaleb ini sedang mengikuti persekutuan Kaleb hari ini. Saya boleh menyapa ya. Halo Ibu Eli, saya Ana. Mungkin Ibu masih ingat dulu waktu kita duduk sebelahan setelah KU, Ibu Eli menanyakan kepada saya, Ana, apa kamu punya pokok doa yang bisa saya doakan untuk kamu? Saat mendengar itu, hati saya sangat terharu. Saya merasakan perhatian dan kasih yang begitu besar dari Ibu Eli. Dia mengeluarkan catatan. Ketika saya lihat di catatan itu, banyak sekali nama-nama orang yang didoakan oleh Ibu Eli. Ini sangat menyentuh hati saya. Beliau mau memberikan waktunya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan pada saat itu, hati saya juga menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk seorang teman yang begitu peduli, yang begitu mengasihi saya. Saya juga rindu, biarlah kita semua juga belajar untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita bisa belajar dengan hal-hal yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Ibu Eli. Kita mulai mendoakan keluarga kita, anak, cucu, menantu, saudara kita, hamba Tuhan di gereja kita, teman-teman kita. Kita bisa memberikan sesuatu di mana mereka nantinya bisa bersyukur. Tuhan memberikan seorang teman, seorang saudara, seorang mama, seorang mertua, dan seorang oma, opa yang begitu mengasihi mereka. Saat ini kita akan menaikkan satu pujian, Arti Hidupku. Setiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku.这是多美好的机会，我们想好再有努力，有许多百回的机会中，我们却白白的失去。人的生命中要奇迹，人的生命中要有真理，有方向，并知道人生机理，并有信心和勇气。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命不在乎
sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah mengenai hidup yang bermakna, yang akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. 让我们一起同心祷告。 Mari kita bersama-sama berdoa. 天父上帝，我们满心感谢赞美你的恩典。过去你看顾保守我们平安度过了以上的时日，我们感谢主，因为你知道我们的需要，你常常供应给我们一切的需要，无论是在肉体上的、灵性上的，你都丰丰富富的赐福于我们。在这个时刻，我们为着这个布利家的团契的机会向你感恩。我们以下的时间要一起聆听主你的话语，恳求父神你帮助你两位仆人，让他们能够同感一灵，把主你的真理来传开，带领我们以下的时间祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。 Amin. 各位主内弟兄姐妹，大家平安。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, Shalom. 今天我们的主题是有意义的生活。 Tema hari ini adalah kehidupan yang bermakna. 我们一起打开圣经马太福音，我们要看第9章35到38节。我先用中文读一遍。
马太福音第9章35节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，有医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。我要再重复第36节，他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。请印尼文读一遍。Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 有一首诗歌， Ada sebuah lagu, 它的歌词呢，里面讲到我们的生命呢，不在乎它长短， hidup kita bukan dari panjang umur kita di dalam Baik. dunia ini, 乃是要看它的内涵、它的意义。 tetapi memiliki makna yang berdampak pada diri kita sendiri dan pada orang lain. 什么意思呢？ Artinya apa? 就是我们应该要对自己和其他的人呢，能够产生影响的力量，才有意义。 Yaitu kita harus mempunyai suatu kekuatan bagi diri kita dan orang lain, itu baru bermakna. 许多父母呢，投资他们的财富、 Banyak orang tua menginvestasikan hartanya 交易、 untuk pendidikan, 他的事业留给孩子们，成为他的遗产。 wariskan usaha dan harta bagi anak-anak mereka. 呀，当然，这对他们的孩子的未来是一件好事。 Ini suatu perbuatan yang baik untuk anak-anak mereka, masa depan anak-anak mereka. 因为父母对这个未来呢有一个远见与他的使命。 Karena orang tua ini mempunyai visi dan masa depan untuk anak-anak mereka, untuk persiapkannya. 为孩子的未来做好一切的准备，那个是好的。 Untuk persiapan masa depan anak-anak ini suatu perbuatan yang baik. 聪明的父母呢，也能够看出呢，怎么样呢，能够把遗产呢交给他们每一个的孩子们。 Orang tua yang bijak, mereka berpikir dan berencana untuk sesuatu untuk masa depan anak-anak mereka. 有些父母亲看他们的孩子很聪明，做生意， Mereka melihat mungkin anaknya pintar dalam berdagang. 所以呢，他们就把他们的生意就交给他们的孩子。 Mereka serahkan usaha bisnis mereka kepada anak-anaknya. 有些呢，他们的孩子很聪明，读书， Mungkin anak mereka pandai dalam sekolah. 那父母呢就给他们的孩子进入好的学校。 Maka orang tua itu akan mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang baik. 然后进好的大学， Masuk perguruan yang tinggi yang bagus. 让孩子能够受到有很好的一些的教育。 Agar anak-anak mereka dapat pendidikan yang baik. 那也许呢，他们为着这个孩子，他们呢愿意呢，使他们能够过得更好、更好的生活，提供一切的这个保险或者存款。 Mereka berpikir, menganggap bahwa untuk mungkin investasi atau mendepositokan harta mereka untuk masa depan yang lebih baik untuk mereka dan juga anak-anak mereka. 这是许多父母呢对孩子做一些的这个准备。 Inilah persiapan orang tua bagi anak-anaknya. 但是呢，这一切都是只为了他们的孩子而已。 Tetapi semua ini hanya untuk anak mereka saja. 很少有父母呢，怎么样教导孩子呢？关心别人。 Jarang sekali ada orang tua yang mendidik anak-anaknya bagaimana peduli pada orang lain. 帮助那些需要帮助的人， Belajar untuk membantu orang yang membutuhkannya. 关心那些需要关心的人。 Dan peduli pada orang yang perlu diperhatikan.
另一方面呢，怎么样教导他们在属灵方面或者灵命方面成长？ Di lain pihak, bagaimana, apakah mereka ada berpikir untuk mendidik rohani mereka dalam bertumbuhnya masa depan mereka? 刚才我们所读的这一段的经文， Tadi yang kita baca dari ayat Alkitab ini, 让我们看着主耶稣如何教导他的信徒或者门徒过一个有意义的生活。 di situ ditulis bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk hidup dengan yang bermakna. 那首先我们先看刚才第36节上半节，他看见许多的人。 Pada ayat yang 36a ditulis di situ, melihat orang banyak itu, 就是看到那些人群。 melihat orang banyak itu, 那人类今天看到什么呢？ saat ini manusia melihat apa? 我相信更多的人是看到自己而已，不是看到别人。 Saya percaya banyak orang hanya melihat diri sendiri, tidak Atau- melihat orang lain. 特别是在这个时代当中， Terutama pada zaman saat ini, 人类的这个生活呢是越来越自私的。 kehidupan manusia tambah kian hari kian egois. 只单单只顾自己，或者只单单呢看到自己的需要而已。 Hanya melihat diri sendiri dan kebutuhan diri sendiri. 自己的眼睛呢只看看自己的需要而已。 Dengan mata hati sendiri hanya melihat kebutuhan diri Nah. sendiri. 就是他们看到自己的需要到底是什么。 Mereka melihat apa kebutuhan mereka. 很多时候呢， Kadang-kadang 主耶稣常常吩咐门徒呢，要看看主耶稣的施工中到底发生了什么事情。 Yesus mengajar murid-muridnya untuk melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam ladang pelayanannya. 所以呢，3年多的时间呢，耶稣呢常常叫他的门徒呢，与他一起出去侍奉。 Maka dalam masa 3 tahun ini, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat dan mendengar pelayanan Tuhan Yesus. 耶稣主要的目的就是要让他的门徒呢，看看他所做的事，听听他所讲的真理。 Ia menginginkan murid-muridnya untuk melihat apa yang ia lakukan dan mendengar apa yang Yesus katakan. 他要他的门徒呢，学习耶稣本身怎么样侍奉。 Ia ingin murid-muridnya melihat bagaimana diri Yesus sendiri untuk melakukan pelayanan. 那今天呢，我们应该要学习像耶稣这样，怎么样呢？教导我们的下一代，或者对我们自己来侍奉。 Saat ini kita harus belajar Tuhan Yesus bagaimana melayani untuk mendidik generasi muda untuk melakukan pelayanan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. 所以这里告诉我们呢，耶稣首先是他看到很多人。 Makanya di sini dikatakan Yesus melihat banyak orang. 今天我们每个人都有眼睛， Saat ini kita semua memiliki mata. 我们应该要多看别人过于自己。 Kita harus lebih banyak melihat orang lain daripada diri kita sendiri. 我们应该要知道、了解别人的痛苦与需要。 Kita harus mengerti dan peduli kebutuhan dan penderitaan orang lain. 今天呢，我们的这个有意义的生活呢，不是因为我们得到了多少， Hari ini kita bisa hidup bermakna bukan berarti kita mendapatkan dari hidup bermakna ini. 最主要的就是我们到底付出有多少。 Yang penting adalah seberapa banyak kita memberi. 所以呢，耶稣看到有很多人正在需要帮助， Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. 正如马太福音第20章第28节，耶稣曾经这样说：“人子来呢，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的这个赎价。”
Seperti dalam Matius 20 ayat 28 ditulis, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 今天在这个世界上，或者在我们的四周围里面， Saat ini di sekeliling kita di atas dunia ini, 我们看到其实有很多人需要我们的关怀、关注他们。 banyak sekali orang-orang yang butuh perhatian dan peduli ke kita. 是否我们今天看到了吗？ Apakah kita sudah melihatnya? 我们今天看在教会外面的人， Kita melihat di sekeliling gereja kita. 我们看我们的家里、外面、我们的家庭里面， Kita melihat di dalam keluarga dan juga di luar sekeliling keluarga kita. 他们真的要需要我们的关怀与关注，帮助他们。 Mereka butuh perhatian dan peduli kita untuk membantu mereka. 我们不要像世界上的人只顾自己而已。 Kita jangan seperti manusia di dunia ini hanya mementingkan diri kita sendiri. 他们本来有很多产业，有余了， Mereka sebenarnya memiliki banyak harta dan juga Taman- banyak hiburan. 但是他们还是感觉到不够， Tetapi mereka tetap merasa kurang. 他们还要得到。 Mereka hanya tetap menginginkan lagi. 他们不关注别人的需要， Mereka tidak membutuhkan kebutuhan orang lain. 为什么呢？ Mengapa? 当耶稣看见他们许多人的时候，圣经里面又在告诉我们，耶稣就有怜悯他们的这个心。 Ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang itu dan timbullah rasa belas kasihan dari dalam hati Yesus yang paling dalam. 所以这里这个耶稣呢，他的心呢被感动了，看到很多人呢没有牧人来牧养他们， Hati Yesus tergerak melihat orang-orang ini seperti domba yang tidak bergembala. 所以呢，耶稣的心就圣经说，他都动了他的慈心。 Maka tergeraklah belas kasihan hati Yesus. 今天呢，许多人有这个错误或者动机，他们因为要做好事， Saat ini banyak orang yang berbuat baik hanya untuk ada sesuatu maksud tertentu. 他们做好事是为了要被人称赞而已。 Mereka berbuat baik hanya pikir untuk mendapat pujian dari orang lain. 他们做好事为了是要讨好别人的喜欢， Agar orang lain dapat menyenangkan hatinya. 或者他们得到一些的奖赏而已。 Atau juga mendapat hadiah. 那在世间的善事呢，与耶稣所做的都是完全不一样的。 Dan semua ini beda dengan perbuatan Tuhan Yesus di atas dunia ini. 在世界上里面，我们看到有很多善事呢，通常只是一种的义务而已。 Di dalam dunia ini mungkin berbuat baik hanya suatu kewajiban saja. 我想要帮助就帮助，如果想不要帮助，我就不帮助。 Saya mau berbuat ya sesuka saya. 不想做就不要做。 Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. 如果想要做，我就做。 Kalau ingin ya saya lakukan. 圣经不是这样的告诉我们。 Alkitab tidak berkata demikian. 或者有一些人想帮助，是要看看到底他是谁。 Mungkin ada orang yang ingin berbuat baik dan mereka melihat siapa yang mereka akan berbuat padanya. 也许是我的亲戚，我帮助他； Mungkin family kita, saya membantunya. 也许是我的好朋友，我帮助他。 Mungkin kawan karib saya akan membantunya. 若是不是我的朋友，很对不起哦，我不要帮。 Kalau bukan sahabat saya, maaf saja, saya tidak 或 dapat 者不是我 lakukan. 的亲戚，我不想帮。 Atau bukan family saya. 这圣经的教导不是这样的。 Alkitab tidak mengajarkan demikian. 耶稣看到很多人，他动了这个慈心，他们这些人也不是耶稣的亲戚朋友啊。 Yesus melakukan semua ini karena tergerak belas kasihan, karena mereka bukan saudara atau famili dari Tuhan Yesus. 所以今天很多人是看到很多人的需要了， Saat ini
banyak orang dapat melihat kebutuhan banyak orang. 但是是否他们的心被感动呢？ Apakah mereka sungguh-sungguh tergerak oleh belas kasihan? 是否他们的心真正的想要帮助他们吗？ Apakah bantuan itu benar-benar keluar dari lubuk hatinya? 这是我们要学习像耶稣一样。我们若是看到别人的需要的时候，我们心要被感动。 Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Lihat kebutuhan orang lain yang kita keluarkan dari lubuk hati kita untuk membantu mereka. 所以呢，我们帮助别人呢，除了我们眼睛看到别人的需要，我们的内心最深处的一定要有怜悯的心。 Makanya saat ini kita apa yang mau membantu orang lain, tetapi itu harus keluar dari lubuk hati yang terdalam untuk menimbulkan belas kasihan seperti Tuhan Yesus. 为什么呢？因为耶稣看到很多人正在需要，但是为什么别人静静的没有帮他们呢？ Makanya kadang-kadang orang berpikir, kenapa begitu banyak orang yang membutuhkan, tetapi orang-orang begitu diam-diam saja dan tidak peduli. 是不是别人静静，我们也静静呢？ Apakah orang lain tidak peduli, kita juga diam-diam saja tidak 我们 peduli? 要先看别人已经做了，我们才做呢？ Apakah tunggu orang lain bergerak baru kita juga ikut-ikut bergerak? 所以在这时刻，我要请各位主内弟兄姐妹，我们要学习像耶稣一样。 Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Tuhan Yesus. 特别是对于我们今天这个已经这个年纪老迈的弟兄姐妹， Seperti kami anggota Kaleb yang sudah lanjut usia. 呀，我们也许我们的身体很软弱啊， Mungkin tubuh kita lemah, 但是当我们的眼睛能够看到别人的需要的时候， ketika mata kita melihat kebutuhan orang lain, 最少我们能够为着他们祷告。 paling sedikit kita dapat berdoa bagi mereka. 我们可以为着自己的身体健康祷告， Kita juga bisa berdoa bagi diri kita 当 sendiri, 然我们也能够为着别人来祷告。 juga untuk berdoa bagi orang lain. 若是我们的这个恩典足够，我们也能够用我们的金钱来帮助别人。 Jika kita mendapat berkat dari Tuhan yang berlimpah, kita boleh berbagi pada orang yang membutuhkan. 我们也应该要教导我们的孩子们或者女婿们、媳妇们，也要帮助别人。 Kita juga dapat mendidik anak cucu mantu kita untuk membantu orang lain. 我们不要只单单看到他们在工作上有成就而已， Kita jangan hanya melihat mereka berhasil dalam pekerjaannya saja, 但是他们对别人的关怀也应该要多多的注意。 mereka juga harus memiliki hati yang peduli pada orang lain. 所以呢，我们看到在这个世界上的生活的目的呢，是真的要有意义的。 Makanya hidup di dalam dunia ini harus memiliki arti yang bermakna. 生活的意义呢，不是说我们有得到多少， Makna suatu kehidupan bukan dari apa yang kita mendapatkan yang harta yang banyak, 乃是圣经教导我们如何能够付出多少。 tetapi Injil mengajarkan kita seberapa banyak kita memberi. 这是上帝对我们每一个人，特别是相信他的人的要求。 Inilah inilah apa yang Tuhan inginkan kita. 我们可以赚很多钱， Kita dapat mendapat keuntungan dalam harta kita. 我们可以有很高的地位， Kita memiliki kedudukan yang tinggi. 但是我们不要有地位了，我们就忘记下面的人。 Tetapi kita jangan lupa orang-orang yang di bawah ketika kita sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi. 我们有了钱财的时候，我们富有了之后，我们不要忘记那些贫穷的人。 Ketika kita sudah kaya raya, kita jangan lupakan orang-orang yang di bawah yang miskin. 当我们舒服，活得很舒服的时候，我们要忘记有很多人活在很困苦的时刻里面。 Ketika kita dapat hidup nyaman, jangan lupa pada orang-orang yang masih hidup dalam penderitaan. 有一首短歌我很喜欢这歌的歌词是这样的说： Ada sebuah lagu dengan kata-kata yang sangat saya resapi. 让我的眼睛眼球像上帝的眼睛这样。 Ketika mata saya seperti mata Tuhan. 那请问，是否我们的眼睛像上帝或者像耶稣这样，能够看到很多人的需要？ Silakan
menjawab, apakah mata kita seperti mata Tuhan dapat melihat kebutuhan orang lain? 求主你也给我们有一颗像上帝的心这样。 Kiranya kita juga dapat memiliki hati seperti Tuhan. 但是，请问我们的心是否是硬呢？还是看到别人的需要，我们就有怜悯的心呢？ Tetapi apakah hati kita keras seperti batu atau lembut seperti Tuhan Yesus memiliki belas kasihan? 是否我们的心呢会被感动啊？ Apakah hati kita bisa dapat digerakkan dan terharu melihatnya? 那首诗歌也告诉我们，让我们的脚好像上帝的脚这样。 Dan juga lagu itu mengatakan kaki kita seperti kaki Tuhan. 那请问我们的脚是到什么地方？ Tolong bertanya, kaki kita sampai kemana tujuannya? 是否我们只单单去那些享乐的地方而已？ Apakah kita pergi hanya ke tempat yang hiburan saja? 是否我们能够用我们的脚到那些孤儿院、那一些老人院那边去探访他们？ Apakah kaki kita melangkah menuju ke anak-anak yatim piatu dan orang-orang jompo? 那首诗歌也说，让我们的手能够好像上帝的手这样。 Dalam lagu itu juga mengatakan, jadikanlah tangan kita seperti tangan Tuhan. 是的，是否我们的手呢，真正的能够伸出来帮忙别人？ Benar, apakah tangan kita benar-benar sungguh-sungguh bisa diulurkan untuk membantu orang-orang? 或者我们的手呢，能够把我们的拥有的一切能够给别人？ Apakah kita bisa menyerahkan, memberikan semua harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan? 或者我们今天只能够我们的手从外面拿了一些的好意带进来而已？ Atau mungkin kita hanya mengambil untuk kebutuhan kita sendiri? 是的，有一首诗歌也告诉我们，我们活着是一个机会来的。 Dan sebuah lagu mengatakan hidup kita adalah kesempatan. 如果活着是一个机会，那么侍奉也是一个机会。 Jika hidup itu sebuah kesempatan dan juga pelayanan aja juga sebuah kesempatan. 那么有意义的生活呢，也是一个机会来的。 Suatu kesempatan yang berarti itu juga hidup yang bermakna. 所以我们不要失去这个美好的机会。 Janganlah kehilangan kesempatan ini. 我们也不要说我们活在这世界上是没有用的。 Janganlah berpikir bahwa kita hidup di Indonesia di dunia ini adalah sia-sia. 特别是对于我们年长的，不要再说“哎呀，我已经老了，没有用了”。 Terutama bagi kami yang sudah lanjut usia. Janganlah berpikir, ya kami sudah tua, tidak ada guna lagi. 我在这里再一次的邀请长辈们年长的，我们的身体呢虽然是很虚弱， Di sini saya berharap Bapak Ibu kita yang sudah lanjut usia, kita bagaimana memiliki hidup yang berarti. 虽然我们身体很软弱， Walaupun tubuh kita lemah, 但是呢，上帝还要用我们的眼睛来看看那些需要的人。 Tuhan telah memberi kita mata untuk melihat sekeliling kita. 上帝也给我们有一颗爱上帝的心，能够有一个怜悯人的心。 Tuhan juga memberi kita hati yang untuk berbelas kasihan untuk mengasihi orang sekitar kita. 上帝要用你，也要用我。 Tuhan akan menggunakan saudara dan saya untuk bekerja di ladangnya. 我们好好的来应用我们的时间，过一个有意义的生活。 Maka gunakanlah waktu yang berharga ini untuk melakukan pekerjaan yang bermakna. 愿上帝帮助我们，祝福我们。 Karena Tuhan memberkati kita. 请问，当我们要离开这个世界的时候， Ketika kita meninggalkan dunia ini, 我们或者别人呢，会说我们这个人到底是一个怎么样的人？ apakah orang lain akan berkata, bagaimana kami sebagai seorang manusia di atas dunia ini? 或者别人说，哎呀，这个人太吝啬鬼了， Mungkin ada orang bilang, orang ini terlalu pelit. 这个人单单只顾自己而已。 Orang ini hanya pedulikan diri sendiri. 或者另外别人对我们的看法说，哎呀，你这个人是好人来啊。 Mungkin juga ada orang-orang yang berkata,
orang ini adalah orang yang baik. 当我困苦困难的时候呢，你常常帮助我； Ketika saya dalam kesusahan, Engkau membantu saya. 当别人离开我的时候，你常常来关心我。 Ketika orang-orang meninggalkan saya, Engkau perhatikan saya. 所以呢，我们应该要过这样的生活， Maka kita harus menjalani hidup seperti ini. 我们也应该要学习像耶稣这样关心别人的需要。 Kita juga harus hidup seperti Tuhan Yesus, memperhatikan orang lain. 我们看耶稣基督关心我们人类，不是在天堂而已， Kita lihat Tuhan Yesus, Ia memperhatikan manusia bukan hanya dari sorga saja. 他愿意来到这个世界来关心你，关心我。 Ia rela turun ke dalam dunia ini, memperhatikan engkau dan saya. 让我们也学习耶稣这样来关心我们四周围的人。 Kita juga harus berbuat demikian, memperhatikan orang sekeliling kita. 所以呢，圣经告诉我们呢，今天呢，需要帮助的人呢是太多了。 Maka Alkitab mengatakan, hari ini terlalu banyak orang yang butuh kita bantu. 但是呢，要帮助的人呢太少了。 Tetapi yang bisa membantu hanya sedikit. 所以今天我们让上帝来使用我们。 Maka hari ini biarlah Tuhan memakai kita untuk melakukannya. 用我们的眼睛看那些需要的人， Menggunakan mata kita untuk dapat melihat orang yang membutuhkan. 感动我们的心，怜悯他们； Gerakan hati kita untuk boleh belas kasihan pada mereka. 用我们的脚去到他们的地方。 Gunakan kaki kita untuk boleh hampiri mereka yang membutuhkan. 若是不能走的话，用我们的手来帮助他们。 Jika tidak dapat berjalan, kita dapat melakukan melalui tangan kita. 愿上帝帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita. 祝福他的话语。 Tuhan berkati melalui kata-katanya. 我们再次的低头祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们感谢主，你赐下你的话语给我们，让我们能够明白主你自己的心意。主啊，求主你教导我们，让我们能够成为一个有意义生活的人生。天父上帝帮助我们，也许我们已经年纪老迈，我们的身体有很多的软弱，但是主啊，我们感谢你，因为你还给我们有双眼，能够看见需要的人。 看见那些我们真的要帮助他们的人，求主你给我们有一颗爱人、爱上帝、有怜悯心的人，让我们能够看到别人需要的时候，我们的心被感动。感谢赞美你，祝福你的话语，也祝福那些在听你话语的人。我们把以下的时间交托，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。谢谢大家。 Selamat pagi, Opa, Oma, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat untuk semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pembina kita, Bapak Pendeta Yonatan Tanujaya, yang sudah membagikan firman kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita untuk kita boleh hidup yang mempunyai arti, ya. Dan juga Ibu Feni yang sudah menerjemahkan dengan jelas. Untuk tim KW yang membantu kami mengangkat puji-pujian pada pagi hari ini, singer maupun pianis, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kami juga berterima kasih untuk multimedia, membantu kami untuk menyelenggarakan YouTube ini dengan baik. Kabar gembira buat kita semua. Di bulan Agustus, mulai bulan Agustus, kita mengadakan persekutuan dengan onsite ya. Kita boleh datang ke gereja. Untuk persekutuan yang akan datang di tanggal 5 Agustus, hari Jumat pukul 10 pagi. Dengan tema berdoa dalam Roh Kudus. Pembicaranya Pendeta Yonatan Tanujaya. Ingat ya Opa, Oma, untuk bulan Agustus, yaitu tanggal 5 Agustus dan seterusnya, kita akan mengadakan persekutuan secara onsite. Ya, Opa, Oma boleh datang di gereja. Kita tetap mengikuti prokes ya,
pakai masker, jaga jarak ya. Persekutuan kita pagi di hari Jumat ya, Jumat pertama dan Jumat ketiga, jam 10 pagi. Ingat ya opa oma, silakan datang ke gereja, kita sama-sama ketemu kangen ya. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Pendeta Yonatan Tanujaya untuk membawakan doa syafaat dan juga doa berkat. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. 让我们再次的同心祷告，Mari kita sehati di dalam doa。天父上帝，我们再次的感谢赞美你的大爱，因为我们看到你的恩典够我们用，你的爱永远长存。我们感谢主，你过去的看顾与保守。虽然我们所度过的日子有很多伤心难过的事，道路崎岖不平，但是因为有主你自己的能力，有主你自己的恩手带领着我们，使我们能够走我们人生的道路。我们满心感谢主。在这时刻，我们特别为着我们的主内弟兄姐妹，他们身体软弱的，他们有疾病的，他们正在医疗当中的，主啊，求主你怜悯他们，求主你可怜他们。但愿主你继续不断的帮助他们，医治他们的病，使他们能够早日恢复健康。在他们的软弱当中，使他们的心中得到平安与喜乐。有主你自己的爱激励他们。我们满心感谢赞美你。Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa khusus untuk negara dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan memberi kami sebuah pemerintahan yang baik. Kami serahkan Presiden kami, Pendeta Jokowi, bersama dengan jajarannya, setiap menteri, baik yang di pusat sampai RT RW yang ada di daerah ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka, bagaimana memimpin negara ini dengan baik. Tuhan, khususnya saat ini, kami melihat Omikron kian hari kian menambah. Banyak orang yang sakit, tapi kami bersyukur ya Tuhan, di antara mereka juga banyak yang sembuh. Kami serahkan permasalahan ke dalam tangan Tuhan, sadarkan kepada setiap kami, supaya tetap menjaga kesehatan kami masing-masing. Berkatilah negara dan bangsa kami, berkatilah presiden kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们一起站立，我们要领受从上帝而来的祝福。Mari kita bangkit berdiri dan terima berkat dari Tuhan。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan juga kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, 下得读，默祷。我们的聚会到此，上帝祝福你们。